Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Azira Awang dalam Buletin Pahang Selasa 25 Oktober 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan bercemaduli merasmikan Kompleks Mahat Tahfiz Surat Negeri Pahang MTTNP di sini. Turut berangkat mengiringi baginda ialah Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Hadir sama ialah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Saiful Idris Zainuddin, Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri Yang Hormat Datuk Indra Nazri Abu Bakar, Barisan Esko Kerajaan Pahang, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang PKPP Yang Hormat Datuk Suhaimi Muhammad Yunus, dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang YP Yang Hormat Datuk Mahmud Muhammad Nawawi. MTTNP yang terletak di Perkampungan Balok Baru di sini telah wujud hasil kolaborasi pintar di antara PKPP dan YP bertujuan untuk menjadi sebuah institusi yang terkemuka di Malaysia dalam melahirkan ulama' dan ilmuwan Islam yang bukan hanya pada ilmunya tetapi juga meliputi adab, tarbiyah, tazkiyah dan tarkiyah dengan menguasai ilmu surat. Bangunan MTTNP sebelum ini merupakan sebuah pusat peranginan muara beach resort yang telah diambil alih oleh PKPP untuk diubah suai dan dijadikan Kompleks Mahat Tahfiz Surat Negeri Pahang pada tahun 2015 dengan sumbangan RM10 juta bagi pengubah suaian bangunan dan 3 ekar tanah selain geran tahunan RM700,000 setahun. Manakala YP pula bertanggungjawab dalam pengoperasian dan biasiswa pelajar dan sehingga kini lebih RM5 juta telah dibelanjakan dengan peruntukan sebanyak RM2.5 juta setahun. MTTNP mula beroperasi pada 2020 dengan purata pengambilan 25 pelajar setiap tahun. Dengan fasa 1 kompleks MTTNP dapat menampung maksimum 125 pelajar, manakala fasa 2 akan bermula pada 2023 dengan peningkatan kapasiti jumlah bilangan pelajar seramai 300 pelajar. MTTNP kini dalam proses mendapatkan muadalah akreditasi dengan universiti-universiti Timur Tengah antaranya Mesir, Jordan, Morocco dan Arab Saudi bagi laluan pengajian pelajar. Sebanyak RM41 juta jumlah pembiayaan melibatkan 187 permohonan bagi dana pembiayaan agro makanan keluarga makanan peringkat negeri Pahang telah diluluskan setakat ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, setakat 15 Oktober lepas, Agrobank menerusi Pejabat Wilayah Pahang telah menerima sebanyak 304 permohonan dengan nilai RM75 juta. Jelasnya, dana pembiayaan ini adalah inisiatif bagi menjamin kesinambungan aktiviti pengeluaran makanan negara yang melibatkan pelbagai komoditi makanan utama negara. Beliau berkata demikian ketika Majlis Rahmah Mesra Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang bersama Sustainable Modern Agriculture Cameron Highlands SMACH dan penyerahan dana pembiayaan agro makanan keluarga Malaysia peringkat negeri Pahang tahun 2022 di Dewan Puncak Arabella, Tanah Rata, Cameron Highlands. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dan Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri IR Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak. Beliau berkata kerajaan Pahang juga berharap kerjasama di antara pihak kerajaan, Agrobank dan agensi-agensi lain dalam memajukan sektor ini dapat diteruskan untuk manfaat rakyat dan negeri ini. Kerajaan Pahang meluluskan tambahan tanah seluas 1.117 hektar bagi pembinaan bangunan Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Jelai
yang bernilai 8 juta ringgit. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail berkata, bangunan ini merupakan pejabat pentadbiran yang lengkap bagi memudahkan urusan para peserta PPK. Kerajaan negeri ada memberi kelulusan seluas 2.5 ekar tanah tambahan kepada bangunan pertubuhan peladang kawasan Jelai, di mana PPK Jelai telah mendapat peruntukan lebih kurang 8 juta untuk membina bangunan pentadbiran yang lengkap, di mana selepas ini peserta-peserta senang berurusan. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Bangunan Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Jelai di dataran Masjid RTP Sungai Ula di Lipis. Beliau berkata dengan pembinaan pejabat ini, para peserta PPK Jelai yang sebelum ini tiada satu pusat yang setempat akan lebih memudahkan urusan para peserta PPK. PPK Jelai ini adalah PPK yang bonsu lah di Negeri Pahang. Sebelum ini mereka ahlinya berterabur. Ada yang di Merapu, ada di Lipis, ada di PPK Benter dan sebagainya. Dan saya harap ianya dapat disiapkan seperti mana yang dijadualkan, iaitu pada tahun 2025. Pada Februari lepas, Kerajaan Negeri Pahang telah meluluskan tanah seluas 14 hektar bernilai 17.09 juta ringgit bagi kegunaan PPK Jelai, dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP juga mendapat peruntukan sebanyak 3.5 juta ringgit bagi tujuan ini. Dalam majlis sama, Yang Amat Berhormat Menteri Besar turut menyampaikan sumbangan kerajaan negeri sebanyak RM34,500 kepada para penerima serta 2 buah traktor kepada Jabatan Pertanian Daerah Lipis. Rumah rehat Jelai Inn di Sungai Koyan dengan kos keseluruhan bernilai 2.4 juta ringgit dijangka dapat beroperasi sepenuhnya dalam tempoh 2 minggu lagi. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail berkata, ini kerana semua kerja-kerja telah pun selesai dan kini sedang dalam proses memasukkan perabot sahaja. Jelai Inn saya dimaklumkan daripada segi untuk mendapatkan perabot saja. Dan saya rasa dalam masa 2 minggu boleh buat operasi. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyerahan notis 5A STR Tapak Perumahan Generasi Kedua Felda Sungai Koyan di Dewan Laman Sejahtera Sungai Koyan. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dan Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri IR Muhammad Sofi dan Seri Abdul Razak. Beliau berkata kerajaan Pahang juga telah meluluskan peruntukan bernilai 1 juta ringgit bagi pembelian perabot di rumah rehat ini. Menurut beliau lagi, pembinaan Jelai Inn di Sungai Koyan ini dapat memberi keselesaan kepada para pelancong yang datang ke kawasan ini. Tapi Majlis Daerah telah menamakan Jelai Inn, di mana kalau sekiranya ada orang daripada luar, daripada Kuala Lumpur, daripada Kuantan, daripada Cameron Highland ataupun yang nak pergi ke Cameron Highland, mereka boleh singgah untuk menyewa di Jelai Inn. Ianya agak lebih selesa berbanding dengan tempat-tempat lain lah. Dan di Koyan ni tidak ada hotel, tapi kita buat Jelai Inn. Jadi bolehlah mereka berehat sekejap ataupun nak tidur 1 malam, 2 malam sebelum meneruskan perjalanan. Jelai Inn yang bersebelahan dengan Dewan Laman Sejahtera Sungai Koyan ini memiliki 8 unit bilik tidur serta bilik mesyuarat. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.